Hai semua, Assalamualaikum. Hai, kita bersama lagi dalam Sains Tingkatan 3 KSSM untuk bab 1, rangsangan dan gerak balas, dan bagi subtopik 1.2, rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okey, dan hari ini kita akan membincangkan tentang struktur telinga. Ya, telinga ataupun ears. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, telinga ini adalah sel deria pendengaran untuk kita mendengar bunyi dan mendengar bermacam-macam, ya. Dan kita mempunyai dua belah telinga. Okey, dan telinga kita sebenarnya terbahagi kepada 3 bahagian. Yang anda lihat di sini ialah kita namakan sebagai cuping telinga. Dan cuping telinga adalah bahagian ataupun struktur telinga yang paling kita dapat lihat dengan jelas daripada luar. Okey, jom kita lihat pula apakah 3 bahagian telinga ini. Okey, untuk pembahagian telinga, kita akan mulakan dengan bahagian telinga yang pertama, bermula dengan cuping telinga kita yang cikgu tunjukkan tadi. Okey. Ini cuping telinga. Kemudian ada satu lagi struktur. Dan ini dia berakhir di sini, ya. Okey, yang warna merah ini adalah bahagian telinga kita sebut sebagai telinga luar. Okey, kerana kita boleh nampaknya daripada luar. Okey, yang seterusnya ialah di tengah-tengah ini. Okey, di tengah-tengah ini daripada yang cikgu gariskan dengan warna merah sehinggalah yang cikgu gariskan dengan warna biru ini. Okey, dan ini adalah bahagian yang kita sebut sebagai telinga tengah. Okey, kerana ia berada di ruangan tengah telinga kita. Dan kita tak dapat lihat pun daripada luar. Dan seterusnya daripada line biru ini ke belakang ini, ke dalam lagi, kita kenali sebagai telinga dalam. Okey, jadi boleh nampak jelas dekat sinilah pembahagian 3 bahagian telinga. Baik, kita akan teruskan dengan telinga luar terlebih dahulu. Mari kita mengenali struktur telinga luar. Di bahagian telinga luar terdapat 2 struktur yang kita biasa lihat, iaitu yang pertamanya ialah kita kenali sebagai cuping telinga. Okey, ada yang mempunyai cuping telinga yang besar. Okey, ada yang kecil. Jadi walaupun besar ataupun kecil, ya, masing-masing tetap mempunyai fungsi yang sama, iaitu untuk mengumpulkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi datang daripada luar dalam bentuk gelombang. Okey, dan cuping telinga ini fungsinya adalah untuk mengumpulkan. Sebenarnya makin besar cuping telinga anda, makin efisien dan efektiflah daripada segi tugas pengumpulan ini yang sebenarnya. Okey, dan seterusnya setelah dikumpulkan, ia akan menghantar gelombang bunyi ini ke telinga, salur telinga. Okey, dan inilah dia salur telinga kita. Okey, kita namakan salur telinga. Tetapi ada juga di dalam sesetengah buku yang kita sebut ataupun kita kenali juga sebagai salur auditory. Senang je nak ingat. Biasa kita sebut perkataan audio sebagai bunyi, kan? Okey, jadi ini audio auditory. Mudah nak ingat. Okey. Dan fungsi untuk salur telinga ini di sini yang kita selalu korek dengan kata 4 itu adalah untuk menghantar gelombang bunyi yang telah pun dikumpulkan tadi oleh cuping telinga ke gegendang telinga yang berwarna biru ini. Tetapi gegendang telinga ini adalah tidak termasuk di dalam telinga luar. Jadi ini sahaja yang ada di telinga luar, iaitu cuping telinga dan salur telinga. Okey, mari kita lihat pula tentang telinga tengah. Okey, ini pula adalah telinga tengah. Okey, telinga tengah terdiri daripada 4 struktur yang penting. Okey, struktur yang pertama, setelah kita gelombang bunyi itu melalui salur telinga, ianya akan menghantar gelombang bunyi itu ke gegendang telinga. Okey, gegendang. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita sebut
sebagai eardrum. Okey, drum yang seperti mana yang kita selalu main drum untuk muzik tu kan. Okey, jadi fungsinya pun sama, adalah untuk bergetar, untuk menghasilkan getaran bunyi. Jadi keyword yang cikgu nak kongsikan di sini ialah dia boleh bergetar. Okey, mengikut frekuensi. Okey, sama ada kalau frekuensi dia tinggi, jadi dia akan bergetar dengan lebih cepat. Tetapi kalau frekuensi rendah, dia akan bergetar dengan lebih perlahan. Okey, dan menghasilkan getaran bunyi. Jika tadi kita kenali sebagai gelombang bunyi, okey, tapi sekarang ini dia dah menjadi getaran bunyi kerana telah pun bergetar ikut frekuensi. Dan seterusnya akan menghantarnya ke tulang-tulang osikal. Dan inilah yang kita kenali sebagai tulang-tulang osikal. Kenapa kita sebut tulang-tulang? Okey, kita kenalinya sebagai tulang-tulang kerana ia terdiri daripada 3 tulang yang kecil. Okey, dan fungsi tulang-tulang osikal ini adalah untuk menguatkan lagi getaran bunyi daripada gegendang telinga. Dan seterusnya akan memindahkan getaran bunyi yang telah pun dikuatkan tadi dengan ke jendela bujur. Jadi jendela bujur ini adalah untuk sebagai laluan ataupun jendela tingkap untuk getaran bunyi yang dah dikuatkan tadi ke bahagian dalam telinga. Okey, seterusnya struktur lain di dalam telinga tengah tadi seperti mana yang kita dah bincangkan adalah jendela bujur. Okey, nak senang ingat jendela iaitu tingkap. Jadi fungsi dia adalah untuk menghantar. Okey, so mengumpul dan menghantar getaran bunyi yang telah pun dikuatkan oleh tulang-tulang osikal tadi, okey, ke koklea. Tapi koklea ini berada di bahagian telinga dalam. Okey, dan seterusnya struktur yang keempat dalam telinga tengah ini ialah di bahagian ini ya, yang mana kita kenali sebagai tiub Eustachian. Eustachian. Okey, kalau kita sebutkan dengan betul supaya kita mudah untuk mengeja dengan betul. Dan tiub Eustachian ni, fungsi dia ialah untuk mengimbangkan tekanan udara. Okey, disebabkan itulah jika anda selalu pergi ke Genting Highland, Cameron Highland, okey, daripada tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, yang mana berbeza tekanan udaranya, jadi anda akan berasa telinga anda berdengung, betul kan? Kerana apabila anda naik ke tempat yang tinggi, tekanan di atas adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan tekanan di bawah yang lebih tinggi. Jadi tekanan ini adalah tidak seimbang. Okay, kerana kita naik ke atas. Jadi, tiub Eustachian akan cuba mengimbangkan tekanan ini. Jadi, menyebabkan telinga kita akan berdengung. Jadi, salah satu caranya adalah menelan air liur. Supaya tekanan ini dapat diseimbangkan. Cuba anda telan air liur. So, kita boleh dengar sedikit air liur itu ditelan di telinga kita. Okey, dan ini adalah 4 struktur telinga yang berada di telinga tengah kita, iaitu gegendang telinga yang bergetar mengikut frekuensi. Okey, makin tinggi frekuensi, makin laju getaran, dan getaran itu dihantar ke tulang-tulang osikal. Ada 3 tulang osikal di sini adalah untuk menguatkan getaran bunyi. Kemudian dihantar ke jendela bujur. Jendela bujur adalah fungsi dia menghantar ke telinga dalam, okey, sebagai jendela daripada tengah ke dalam. Dan seterusnya adalah tiub Eustachian untuk seimbangkan tekanan udara di kedua-dua telinga. Okey, baik. Okey, kita akan teruskan dengan bahagian telinga dalam. Okey, untuk bahagian telinga dalam, kita akan mulakan dengan struktur yang kita kenali sebagai salur separuh bulat.
Kenapa kita kenali sebagai salur separuh bulat? Kerana semua salur di sini adalah bentuk semi bulatan, separuh bulat, setengah bulat. Okey, senang nak ingat. Okey, dan dia mengandungi benda alih di dalam salur ini, yang mana benda alih ini membantu mengawal keseimbangan badan kita. Apabila badan kita tidak seimbang, jadi benda alih di dalam salur ini juga akan menjadi tidak seimbang dan kita dapat kesan ketidakseimbangan badan kita. Jadi dia membantu mengawal keseimbangan badan kita. Dan dia juga membantu mengesan kedudukan kepala kita, sama ada terbalik ataupun tegak seperti biasa. Okey, ini adalah fungsi salur separuh bulat. Okey, struktur yang seterusnya ialah getaran bunyi tadi daripada jendela bujur di bahagian tengah dihantar ke koklia. Kita kenalinya sebagai koklia. Koklia. Okey, dan koklia ini fungsi dia sangat penting, iaitu dia menukarkan getaran bunyi daripada telinga tengah melalui jendela bujur tadi yang telah pun dikuatkan oleh tulang-tulang osikal ini, okey, kepada impuls saraf. Inilah yang paling penting sekali, daripada bunyi biasa, getaran bunyi yang biasa menjadi impuls saraf. Okey. Dan seterusnya, apabila impuls ini telah pun dihasilkan, okey, dihasilkan oleh koklia ini, maka ianya akan dihantar ke, okey, saya bagi nampak ini adalah impulsnya, dihantar ke satu struktur yang kita kenali sebagai saraf auditori. Okey, macam tadi cikgu cakap salur auditori, ini saraf auditori, auditori. Okey, saraf ini adalah saraf yang berasal daripada telinga yang menghantar impuls daripada telinga ke otak kita. Jadi ini adalah 3 struktur penting bagi telinga dalam. Jadi kita dapat lihat di sini ya. Okey, bunyi itu berasal daripada gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi. Kemudiannya kita akan ditukarkan ke gelombang ini bunyi tadi akan ditukarkan kepada getaran bunyi. Apabila telah pun digetarkan oleh kegendang telinga, okey, dan seterusnya dikuatkan oleh tulang-tulang osikal. Jadi cikgu tambah lagi yang kuat. Okey. Getaran bunyi dikuatkan. Okey. So menghasilkan getaran bunyi yang kuat dan seterusnya masuk ke telinga dalam. Ditukarkan menjadi impuls saraf. Dan seterusnya dihantar ke otak untuk ditafsirkan. Okey, jadi ini adalah rangsangan. Okey, dan otak akan tafsir dan seterusnya menghasilkan gerak balas. Contohnya ialah seperti ini. Anda mendengar bunyi pintu bilik anda diketuk. Tuk, 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 tuk. Okey, jadi gelombang bunyi itu dikumpulkan dah sampai ke gegendang telinga. Gegendang telinga akan bergetar. Makin lama makin kuat getarannya. Tuk, 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 tuk. Okey, kemudiannya dikuatkan oleh tulang-tulang osikal dan bunyi yang dikuatkan tadi dihantar oleh ke jendela bujur. Kemudian sampai ke koklia. Di koklia akan menukarkan bunyi tuk, tuk, tuk tadi. Okey, getaran bunyi yang kuat tadi kepada impuls dan seterusnya saraf auditori ini akan menghantar impuls saraf ini ke otak. Otak kita akan mentafsirkan, oh, itu bunyi orang ketuk pintu. Jadi kita akan, oh, kita perlu buka pintu itu. Jadi kita perlu melakukan gerak balas dengan efektor pada otak kita, otak kaki kita bergerak ke arah pintu dan otot tangan kita akan membuka pintu tersebut. Jadi inilah dia mekanisme pendengaran kita. Okey, rangsangan, gelombang bunyi, getaran bunyi yang kuat, impuls saraf, otak ditafsirkan dan menghasilkan gerak balas. Okey, mari kita membuat sedikit ulang kaji untuk telinga.
Okey, cikgu nak tutup dulu bahagian bawah ini. Okey, kita akan buat ulang kaji untuk ini. Okey, bermula dengan bahagian pen yang berwarna biru ini. Okey, kita mulakan dengan struktur yang pertama. Kotak biru ini bermaksud telinga luar. Ini adalah cuping telinga. Okey, yang kedua ini adalah salur telinga. Ataupun kita juga kenali sebagai salur auditori. Okey, kemudian kita dah masuk ke telinga dalam. Gunakan pen berwarna merah. Kita teruskan dengan gegendang telinga ataupun eardrum. Okey, kemudian sampai ke tulang-tulang osikel. Ada 3 tulang-tulang osikel. Okey, kemudian telinga dalam juga kita mempunyai di sini iaitu jendela bujur dan juga satu salur yang ke bawah yang mengawal tekanan iaitu tiub. Okey, Eustachium. Okey, baik. So, kita akan menggunakan pen yang berwarna hijau pula untuk bahagian telinga di dalam. Telinga dalam. Okey, bermula dengan salur separuh bulat kerana bentuknya yang separuh bulat. Kemudian, bentuk yang seperti snail ini iaitu cochlea. Dan akhir sekali ialah saraf auditori. Dah siap. Okey, kita nak tengok pula mekanisme pendengaran kita. Bermula dengan mula-mula sekali kita tutup supaya kita boleh ingat lagi. Okey, jom sebut sama-sama. Bermula dengan cuping telinga anda, kemudian salur telinga, kemudian masuk ke warna merah pula iaitu gegendang telinga. Kalau kita sebut banyak kali, kita boleh mudah ingat ya. Okey, selepas gegendang telinga bergetar, kemudian kita menguatkan lagi getaran itu melalui tulang-tulang. Ada 3 tulang-tulang osikel. Kemudian tulang osikel tadi telah pun menguatkan getaran dan diambil, dihantar oleh jendela bujur. Okey, cikgu jalah eja pula. This is N ya. Okey, kemudian daripada jendela bujur ini, okey, kita nampak buruk pula, kita tulis lain. Jendela bujur ya. Okey, kemudian kita hantar ke telinga dalam iaitu cochlea. Dan seterusnya daripada cochlea menghasilkan impas saraf dan dibawa oleh saraf auditori untuk dihantar impas iaitu, okey, ni semua ada impas ke otak kita. Dan untuk kita tafsirkan impas tersebut. Okey. Dah siap. Inilah mekanisme pendengaran kita. Okey, dan cikgu nak sebutkan sekali lagi, terbalik. Okey, ada 2 struktur telinga yang sebenarnya tidak terlibat pun dengan mekanisme pendengaran yang telah pun kita tuliskan sama-sama tadi. Okey, apakah dia? Okey, 2 struktur itu adalah tiub Eustachium dan juga satu lagi ialah salur separuh bulat. Okey, kerana kedua-dua ini mempunyai fungsi yang tersendiri, iaitu contohnya tiub Eustachium adalah untuk mengimbangi tekanan. Okey, tekanan udara. Macam cikgu cakap tadilah, kalau kita naik ke atas bukit ataupun kita menyelam di bawah laut, telinga kita akan berdengung kerana berbeza tekanan. Dan ini adalah
Kerana tiub Eustachius cuba untuk meimbangi tekanan udara di kedua-dua telinga kita. Jadi kita akan rasa sedikit berdengung. Okey, sementara untuk salur separuh bulat pula, fungsinya juga adalah untuk menyeimbangkan, meimbangi juga, tetapi bukan tekanan udara ya, mengimbangi keseimbangan badan. Okey, keseimbangan badan kita. Okey, jadi apabila kita katakanlah ya, kita hendak berjalan di atas titi yang halus, yang nipis, ataupun kita sedang membawa basikal melalui titi yang kecil, jadi salur separuh bulat ini sangat berfungsi. Okey, ada juga keadaan ya di mana apabila kita melakukan rawatan telinga, okey, jadi kita akan berasa sedikit pening dan tidak dapat berjalan dengan betul kerana apabila berlakukan sedikit treatment pada telinga, salur separuh bulat ini akan terganggu daripada segi pengaliran benda alir di dalamnya. Jadi kita perlu berjalan dengan memegang dinding ataupun meja. Okey, kerana berlaku masalah bagi keseimbangan badan kita. Jadi kedua-dua struktur ini walaupun tidak terlibat dengan mekanisme pendengaran, tetapi ianya sangat-sangat penting bagi tubuh badan kita. Okey, itu sahaja untuk telinga dan semoga video ini bermanfaat untuk anda dalam mengenali struktur telinga anda. Jadi betapa hebatnya ciptaan Tuhan bagi memberikan kita deria pendengaran dengan telinga yang sangat sempurna dengan pelbagai struktur yang berfungsi dengan sangat baik dan hebat. Okey, semoga bermanfaat. Jika terdapat sebarang soalan atau komen, sila nyatakan di ruangan komen di bawah ini. Dan insya-Allah cikgu akan cuba respon dengan segera. Okey, semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe video ini.